Auda, selamat menyambut Hari Guru yang ke-32 tahun. Dan temanya pada tahun ini ialah Guru Berkualiti, Pemacu Transformasi Pendidikan. Daripada pakej program itu tadi, kami akan membawakan habis kita. Sekarang kita telah pun sampai ke segmen berikutnya, segmen industri kreatif. Memang cukup bertepatan sekali dengan pakej program sebelumnya mengenai dengan Hari Guru, dengan juga sambutan pada tahun ini tema Guru Berkualiti Pemacu Transformasi Pendidikan. Tadi boleh mengaitkannya dengan wawasan 2035, iaitu untuk melahirkan warga Brunei bukan hanya berpendidikan tinggi tetapi juga berkemahiran. Dan hari ini kita akan berbincang mengenai dengan satu kemahiran, iaitu kemahiran lukisan, ilustrasi dan komik di segmen Industri kreatif, lukisan, ilustrasi dan komik. Bersama dengan tetamu kita pada hari ini, seorang belia Nurul Azimah Aisyah binti Muhammad Ali Arman, seorang pelukis, ilustrasi dan komik. Jadi kita sapa beliau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Apa khabar? Sehat? Sehat semua. Thank you for inviting. Syukur, alhamdulillah. Dapat kita saksikan ni sebenarnya ada karya-karya beliau akan kita paparkan. Tapi mungkin sebelum itu boleh perkenalkan diri Aisyahnya. Aisyah sendiri, perkenalkan diri dan juga apa bidang yang diceburi pada masa ini. Okey, bismillah. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Azimah Aisyah dan saya kenali sebagai Amy Kashikoy ataupun Amy. Amy adalah nama pena saya. Amy. Jadi mungkin boleh dikongsikan mengenai dan bidang yang diceburi. Adakah adakah memang pelukis, ilustrasi dan komik ataupun juga ada bidang lain yang diceburi juga? Masa ni aku designer lah, tapi saya sebenarnya belajar library studies. Tapi digital illustration sama melukis komik ni macam passion saya lah. Jadi masih lagi menuntut? Masih lagi menuntut? Tidak, graduate sudah. Jadi library studies, tapi memang ini adalah satu minat beliau. Dijadikan sebagai satu pendapatan sampingan juga. Ya. Betul, saya pesankan daripada hanya minatnya orang kita ni, tapi boleh dijadikan sumber pendapatan Dayang Aisyah. Mungkin kalau tadi boleh bercerita lagi dengan lebih lanjut mengenai dengan lukisan, ilustrasi dan komik. Saya merasakan untuk menghasilkan satu ilustrasi seperti ada penonton dapat saksikan sekarang ni di hadapan Aisyah, beliau ada membawa sebahagian daripada hasil-hasil kreativiti beliau. Kalau tadi lihat sebenarnya bukan sesuatu yang mudah. Bukan. Merupakan sesuatu yang sulit juga, memerlukan kepakaran dan sebagainya. Jadi kalau tadi boleh bercerita mengenai dengan proses untuk menyediakan hasil-hasil kreativiti ini, adakah Dayang sebenarnya mempelajari sendiri ataupun mungkin menghadiri kursus dan sebagainya? Macam belajar mana? sendiri dari rumah, and then macam melalui internet lah. Macam dari passion, macam mau belajar dari membaca tutorial, melihat YouTube, banyak melihat video. Mungkin boleh diceritakan dari umur berapa sudah ada timbulnya minat dalam seni ilustrasi ini? Dari damit sudah, macam dari damit melihat kartun sama membaca komik, macam aku tertarik lah dengan macam imagination sama colorful world. Semua saya benar-benar suka kartun. Jadi dari sana mungkin belum lagi beralih ke digital, mungkin dengan pensel dan kertas. Mungkin boleh diceritakan dari pengalaman dengan menghasilkan melalui pensel dan kertas itu beralih pula ke digital, bagaimana tu? Itu macam awal-awal fasa kanak-kanak tradisional, and then time remaja, dari situlah aku macam ada melihat anime, iaitu animasi Jepun. Style saya ni macam kombinasi style Jepun sama western. Kalau boleh dilihat kembali ni, Auda, apa yang menarik memang jenis animasinya adalah style anime, style Jepun, tetapi motifnya berlatar belakang tempat-tempat menarik di negara Brunei Darussalam. Kalau di sini telah pun Auda saksikan sebentar tadi, memang familiar usulnya adalah satu tempat di Taman Jubli Emas, Eco Corridor di Bandar Seri Begawan. Dan di sini pula mungkin Auda boleh membuat andaian ataupun guess di manakah tempat di manakah tempat ini, Auda? Mungkin boleh dilihat di manakah tempatnya.
Kalau dapat nampak ada motif naga, ada naga warna biru dan naga berwarna jingga, tetapi yang menariknya adalah tempatnya adalah tempat yang selalu kita ni kunjungi. Satu ikonik, tempat yang ikonik di negara Brunei. Di mana tu Dini? Di yayasan rasanya. Kompleks yayasan. Kompleks yayasan. Alhamdulillah. Jadi kalau siapa sangka sebenarnya dengan adanya kreativiti, siapa sangka anime boleh sampai ke negara Brunei Darussalam, boleh sampai shopping orang kita ni di kompleks yayasan dan ada juga fusion, menikmati keindahan di Eco Corridor. Jadi kalau boleh ditanyakan, saya juga diberitahu yang bahawa Aisyah sendiri bukan hanya menghasilkan ilustrasi dari segi lukisan yang telah kami kongsikan tadi, tapi Aisyah juga berbakat untuk menyiapkan sebuah komik, menghasilkan komik. Mungkin boleh diceritakan. Aku benar-benar komik tu hanya tahun lepas saja. Pasalnya macam macam ada pulang komik bahasa Brunei, tapi kalau dalam macam style anime, style kalau Jepun kena panggil manga tu. Ya, kalau style anime tu ada pulang, tapi aku mau cuba try lah. And then upload ke Instagram. And then rupa-rupanya banyak like. Banyak sambutannya sebenarnya. Banyak sambutan daripada. Sebenarnya yang saya teruja sebenarnya Hani apabila mewawancara Aisyah. Apabila beliau, ada penonton, kalau bis kita dapat menyaksikan, apabila beliau menceritakan pengalaman beliau, minat beliau, nampak minat beliau tu dari segi wajah beliau. Apabila beliau bercerita, nampaknya orang memang benda ni memang betul-betul diminati. Kalau ada penonton dapat saksikan sekarang, di tangan saya sedang memegang salah satu komik. Ini adalah merupakan satu kompilasi, kompilasi Dewan Bahasa terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka Negara Brunei Darussalam, kompilasi cerita-cerita komik terbitan anak-anak tempatan kita ni. Namanya Lakak. Ketawa Lakak. Jadi mungkin boleh diceritakan ni Aisyah bagaimana proses melukis dan juga mencipta komik itu. Adakah mula-mula dari jalan ceritanya dahulu ataupun dari karakternya dan sebagainya? Mungkin boleh diceritakan bagaimana penghasilannya. Dari jalan ceritanya dulu macam apa aku mau menceritakan, macam mana titik permulaannya dan macam mana endingnya, titik akhirnya. And di situ macam I have to draft dulu. Lepas tu karakter apa yang aku mau dalam lukisan ni. And then lepas tu macam draft lah, kena panggil thumbnail, iaitu macam square damit-damit. Atau jangan terlampau detail lah. Atau just sketching saja. And then lepas tu kalau sudah revision lagi, atau indah, and then bubuh dialog. And if sudah macam sudah, baru tak digital. Jadi mula-mula adalah sketchingnya mula-mula dan juga yang paling pertama adalah jalan ceritanya. Mungkin boleh diceritakan apa perasaan Aisyah apabila dipelawa oleh Dewan Bahasa dan Pustaka untuk menghasilkan komik sebegini? Macam awal-awal macam rupanya tahu ada lakak-lakak. And then macam aku tema tu time pusat dulu. Time pesta buku tu. Aku tanya if mereka ada macam mengeluarkan pelukis tempatan untuk bubuhkan idea, untuk sumbangkan idea arah macam maybe novel ataupun majalah mekar dorang. And then rupanya dorang ada inisiatif lakak-lakak mengumpulkan semua artis tempatan. So aku macam join lah. Jadi sebenarnya inisiatif sendiri juga untuk Aisyah mengagai ni bertanyakan pesta buku. Bertanyakan kepada mereka. Jadi mungkin satu contoh juga kepada penonton di luar sana. Jangan menunggu segala kesempatan peluang itu datang kepada Ketani, tapi Ketani sendiri mencuba untuk mencari peluang tersebut. Insya-Allah akan menjadi satu kenyataan bagi Ketani. Betul. Dan siapa sangka Hani sebenarnya lakak-lakak. Aku pun sudah satu komedi sebenarnya. Lakak sebenarnya sudah edisi yang ketiga. Kalau tadi boleh ceritakan mengenai dengan cerita yang disampaikan di dalam edisi yang ketiga, jilid ketiga Lakak.
lakak lulusannya lakak. Kalau cerita apa sebenarnya message yang Aisyah cuba sampaikan dalam komik ini? Komik pertama yang iaitu adalah apa tu macam mana lah satu page saja pasal hari raya iaitu macam menolong apa tu parents kamu untuk lah meringankan beban mereka macam mencuci pinggan, mengambil apa tu cawan. Jadi mempunyai mesej kerakyatan bagi negara Darussalam, suasana Aidilfitri, dan itulah yang cuba diilustrasikan oleh Aisyah di dalam komik tersebut. Komik yang kedua dalam lakak-lakak bagi NDC. Komik kedua ni macam komedi pula. Itulah mana tu ya. Kalau tadi sejenis suasana. Ni komik kedua ada macam banyak page ni lah. Soalnya diorang macam encourage untuk macam ada tu maximum sama minimum pages. So aku try lah challenge myself. Ani sasat di bandar. Iaitu mengenai dia sasat di bandar. Iaitu macam salah seorang daripada diorang sasat. So adik-beradik diorang mencari. Begitu nampak sekali dengan ilustrasinya. Begitu lucu sekali apabila kita lihat dengan reaksi wajah dengan apa yang telah pun digambarkan melalui komik tersebut. Kalau boleh tanyakan Aisyah, siapa sebenarnya target reader, target audience Aisyah? Target readerku sebenarnya macam kalau untuk laka-laka umum lah. Tapi kalau kerajaku yang social media ku remaja, adolescent, macam belia. Adakah menggunakan aplikasi ni, Aisyah? Mungkin boleh diterangkan aplikasi yang digunakan untuk membuat sketch komik ini? Kalau digital, saya hanya menggunakan Clip Studio Paint. Macam Photoshop, tapi itu adalah Clip Studio Paint adalah another program yang saya pakai. Jadi kalau Auda melihat sendiri juga laman Aisyah, iaitu Instagram Aisyah, Aisyah selalu menggunakan motif-motif tempat-tempat menarik di negara Brunei Darussalam. Jadi mungkin boleh diceritakan dari mana mendapat inspirasi tersebut dan kenapa memilih motif sebegitu? Majoriti inspirasi saya adalah artis-artis Malaysia dan Indonesia. Diorang punya komik, animasi dan game industri diorang makin meningkat. So why not Bruneian? Tu dari sana macam aku nampak karakter diorang macam jalan-jalan arah Kuala Lumpur. Karakter menikmati makanan Indonesia. Style anime macam aku pun mau buat cuma tu. Why not? So cuma inilah hasilnya. Terhasil lah. Jadi satu inisiatif juga untuk memperkenalkan tempat-tempat menarik di negara Darussalam kepada orang di luar sana yang meminati animasi-animasi sebegini. Betul. Ada unsur pendidikan dia sebenarnya di sebalik cerita tu. Kami juga dipahamkan yang Dayang sendiri memang begitu aktif dalam mempromosikan hasil kreativiti dan sebagainya. Mungkin akan dapat disaksikan sebentar saya lagi di kaca TV di antara gambar-gambar, foto-foto yang dikongsikan di antara aktiviti Aisyah yang telah Aisyah lakukan. Mungkin Aisyah boleh terangkan mengenai dengan gambar-gambar ini nanti? Sebentar saya lagi. Yang ini? Yang itu adalah my version of Awang Budiman. Adakah ia menerusi digital art juga? Semua digital. Jadi mungkin boleh diterangkan apa perbezaannya mengenai dengan version yang asli dengan version Aisyah. Kalau version asli macam manalah, more towards macam 2D. Macam child friendly. Sama klasik. Kalau styleku macam pengaruh dari style Jepun. Mengambil anime. Seterusnya Aisyah yang ini? Ini adalah ilustrasi sempena Hari Kebangsaan dan karakter itu adalah dusun. Jadi mungkin boleh diceritakan dalam mengilustrasikan karakter dusun apa yang mesti Aisyah lakukan terlebih dahulu? Macam research macam mana diorang punya seragam and apa warna diorang. Sebenarnya saya adalah dusun. Rupa-rupanya. Yes. Jadi memperkenalkan puak-puak di negara Darussalam juga. Yang ini begitu menarik sekali. Okey, saya
kena invite untuk melukis background untuk film short oleh Filterworks Production. Hanya background saja. And itulah hasilnya. Melukis background untuk satu filem Jago. Poster, poster filem Jago. Jadi pelbagai projek yang telah pun diikut serta oleh Aisyah sendiri. Mungkin boleh diceritakan pengalaman yang paling manis buat Aisyah. Dari banyak-banyak pengalaman yang paling manis anulah banyak sokongan dari peminat, dari follower and friends, macam my comic. Itu tah yang bagi semangat untuk aku meneruskan comic. Pasalnya yang tahun 81 aku hanya posting comic itu saja. Nada aku kan continue. And then sekalinya banyak komen dia macam ada sambungan. Aku macam baik tak aku sambung ni. Jadi nasihat Aisyah kepada mereka yang meminati bidang ilustrasi dan komik ini. Nasihat, just jangan give up lah. Pasalnya masa ni banyak saingan and banyak orang macam mengcompare dengan artis lain. Itu jangan, itu number one killer tu. Sebenarnya you have to make your art for yourself dulu, baru untuk for the public. And then niat itu mesti mesti honest sama macam untuk diri sendiri dulu. Sama jangan paksa diri. Kalau ini suka composition art itu ubah dia lah ataupun bagiku scrap. Jangan paksa diri. Pasalnya melukisan ni require banyak mental kesabaran. Pasalnya kalau digital mesti menghadap komputer, laptop, and also important lagi mesti menjaga kesihatan. Terutama belakang, sama mata juga. Tepat sekali. Jadi itulah nasihat daripada Aisyah, katanya comparison is the theft of joy. Kalau tadi sentiasa membandingkan diri dengan orang lain, itulah yang tidak akan membuntutkan juga, akan membuntutkan kita punya growth, kita punya bina dan juga kita punya apa yang harus kita ni capai itu. Jadi janganlah kita ni sentiasa membandingkan diri dengan orang lain, tetapi carilah apa yang membuatkan diri kita itu istimewa. Betul. Rasanya itu yang paling penting. Saya percaya ada lagi ilustrasi, pereka ilustrasi yang lain di negara Brunei Darussalam. Tapi yang paling penting ialah mencari signature kita ni. Apa keunikan Aisyah. Dan rasanya tadi sudah tahu ada penonton, keunikan Aisyah ialah menggunakan motif-motif latar belakang negara Brunei Darussalam untuk dijadikan untuk ilustrasi beliau. Alhamdulillah, satu perkongsian yang rasanya cukup bermanfaat sekali untuk kami kongsikan kepada kita semua untuk santapan minda kita ni hari ini, hari Ahad 25 bulan September tahun 2022. Baiklah, daripada Rampai Pagi kami mengucapkan ribuan terima kasih kepada Nurul Azimah Aisyah. Muhammad Ali Amran merupakan seorang pelukis ilustrasi komik. Ya, terima kasih kerana hadir. Terima kasih sudah menjemput aku. Assalamualaikum. Terima kasih.